الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Subhanahu Nabi kasih kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, khususnya kepada semua asatidzah sebefadilah Fadil Ustaz Wali dan juga semua asatidzah daripada Masjid Al-Hasanah dan juga yang dimuliakan para jemaah haji hajah, ayahanda, bonda, sahabat-sahabat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi yang barakah ini. Maka masya-Allah tabarakallah, semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita sentiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya sehingga ditambahkan bagaimana itu mudah-mudahan menambah iman, kefahaman terhadap agama kita sehingga mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang semakin baik akhlaknya, semakin sabar dengan ujian, semakin bersyukur dengan nikmat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yarfa'illahu alladhi afwan, ada yang komen video saya terputus-putus minta maaf kalau ada apa-apa masalah maklumkan insya-Allah kita cuba bantu di segi teknikal. Baik, dari Allah berfirman, Allah Subhanahu angkat yarfa'illahu Baik, kalau tak jelas mohon maklumkan ya. Oh, line sangkut teruk. Okey, macam mana kalau sekarang? Macam mana kalau sekarang? Adakah saya dah tukarkan line tu? Adakah jelas? Kalau kurang jelas maklumkan. Boleh jemaah? Oh, okey, sekarang okey Baik, alhamdulillah. Baik, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat alladhina amanu minkum, iaitulah di kalangan kamu yang beriman kepada Allah. Baik, manusia ni Allah Taala jadikan sebenarnya Allah bila kita lahir, Allah takdirkan satu manusia lahir ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berapa dan surah apa Ustaz? Belum lagi. Kejap ni mukadimah dulu. Sekali lagi saya sebutkan insya-Allah. Bila Allah Taala takdirkan kita lahir, maka sebenarnya kita manusia ini telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Setiap anak Adam ni dia telah pun dikurniakan dengan iaitulah kemuliaan oleh Allah Subhanahu taala. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Jadi kemuliaan sesuatu orang insan itu menjadi semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu taala bila dia beriman. Ya, maka seorang manusia dia dah mulia. Bila dia beriman, dia semakin ditinggikan kemuliaan dia. Lalu
Walladzina utul ilma darajat. Bila mereka berilmu, mencari ilmu, mereka berusaha untuk membacakan Quran dan memahaminya, berusaha untuk memahami agamanya, menjadi orang yang berilmu di dalam agama, ya, maka mereka itu diangkat, disebutkan dengan beberapa darajat. Walladzina utul ilma darajat. Beberapa darajat diangkat ketinggian kemuliaan orang yang memiliki ilmu di kalangan orang-orang yang beriman. Maka sebab itulah kita memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan daripada ilmu yang kita pelajari, kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hamba yang bahagia, yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tadabbur kita pada pagi ini, kita akan pergi kepada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125. Okay, surah Al-An'am ayat 125. Baik. Jadi jemaah yang memiliki Al-Quran, boleh buka Al-Quran. Kita akan bacakan bersama-sama ayat ini dan kita akan terus kepada tadabbur. Yang mana ayat ini ada pengkisahan dan merupakan ayat yang salah satu dari ayat yang menunjukkan mukjizat Al-Quran itu. Kata Imam Said Hawa, ayat ini adalah ayat yang memiliki kenyataan mukjizat. Baik. Lalu kita bacakan sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat ini bermaksud faman yuridillah, maka sesiapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ayyahdiyah, untuk dia Allah Taala memberikan petunjuk kepadanya. Yahdiyahu, yahdi itu artinya dia Allah Subhanahu wa taala, hu adalah merujuk kepada orang itu. Maka sesiapa yang mana Allah Ta'ala mengkehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, maka apa yang akan terjadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Kan kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak, kan? Dalam surah itu menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menceritakan tentang kelebihan, kebaikan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah, Allah Taala bertanya, alam, tidakkah, maknanya apa? Tidakkah maknanya kamu melihat bagaimana alam nashrah, bukankah kami telah pun melapangkan, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka, untuk kamu ya Muhammad SAW, sadrak, dadamu. Jadi dalam ayat ini juga Allah sebut yashrah sadrahu lil Islam. Kalimah yang sama. Iaitulah Allah akan melapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam, untuk agama ini. Baik, kita teruskan. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa, man, wa dan man, sesiapa, yurid an yudillahu, yang mana Allah Ta'ala dia menginginkan untuk sesatnya, menyesatkannya. Orang siapa yang Allah Ta'ala menginginkan kalau untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu, Allah akan jadikan, ja'ala menjadikan, yaj'al dia, Allah Ta'ala menjadikan sadrahu, dadanya manusia itu, dayyiqan haraja, iaitulah Allah akan jadikan dia menjadi sesak dan sempit sesempit-sempitnya.
Dayiq ni maksudnya sempit lah. Ya. Kalau sebut dayiqan harajan ni sempit sesempit-sempitnya. Ka'annama seperti mana? Yas'adu fis sama. Seolah ka'annama ni seolah-olah. Ka'annama tu maksudnya seolah-olah. Yas'adu, dia ni manusia ni dia mendaki fis sama, ke langit. Di langit, maksudnya kalau dia mendaki ke arah langit, maka dia akan semakin sempitlah dada dia. Itu kata satu tamsilan yang Allah Ta'ala letakkan dalam ayat ini. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Dan kadzalika demikianlah yaj'alullah, Allah Ta'ala menjadikan disebutkan ar-rijsa, ya, 'ala alladhina la yu'minun, iaitulah azab, kesusahan, kepayahan ke atas orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah. Baik. Jadi ayat ini jemaah sekalian merupakan ayat yang adanya dua dalam satu. Pertamanya memberikan makna kepada kita akan tamsilan bagaimana orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan orang-orang yang mana disesatkan di dalam kehidupannya. Baik. Pertamanya kita lihat di situ ada dua keadaan yang Allah ceritakan. Yang keduanya, Allah juga memberikan satu tamsilan bagaimana kalau seseorang manusia bergerak ataupun mendaki ke arah langit daripada permukaan bumi, mendaki ke arah langit, semakin tinggi kedudukannya ke arah langit, maka akan semakin sempitlah dadanya. Pertama, Allah cerita tentang orang yang dapat hidayah dan orang yang tidak mendapat petunjuk Allah. Yang kedua, Allah beri tamsilan, orang-orang yang tak mendapat petunjuk ni sesak dada dia macam manusia yang pergi ke arah langit. Dan macam itulah keadaannya azab orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dadanya disempitkan dalam urusan dunia, di alam kubur dan yaumul akhirah. Baik. Jadi jemaah sekalian, pertamanya kita lihat kepada tafsir, beberapa tafsir di sini. Menarik ayat ini untuk kita kaji pada pagi ini. Yang kita nak fokuskan di sini adalah ayat mukjizat berkaitan dengan nikmat pernafasan dan udara yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita pergi dahulu kepada poin yang pertama tadi, berkenaan orang yang mendapat petunjuk dan orang yang sesat dalam kehidupan dunia. Dalam tafsir, antaranya Imam Tabari, Qurtubi dan lain menyatakan, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Taala kehendaki untuknya memberi hidayah petunjuk kepadanya, saya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Baik. Ini adalah satu ayat yang menjelaskan bagaimana kesan jika seseorang itu berusaha mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Setiap manusia. Baik dia lahir dari kalangan non-Muslim, ibu ayahnya bukan seorang Islam, ataupun dia lahir daripada kalangan Muslim, setiap manusia dia mesti mencari petunjuk ataupun mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh kehidupan dia. Maka sebab itulah kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara tanda-tanda bagaimana Allah tu sayang kepada hamba dia. Tanda Allah tu cinta pada hamba dia, "May yuridillahu bihi khairan", dan Allah nakkan bagi dia kebaikan. Maka yufaqihu fid din. Allah akan beri dia kefahaman terhadap agama dia. Nampak jemaah sekalian? Artinya kalau Allah sayang kepada hamba dia, Nabi SAW tak sebut bahawa Allah akan banyakkan hartanya, ataupun Allah akan tinggikan jawatannya, pangkatnya. Allah tak sebut macam tu. Tapi yang Allah sebut, "May yuridillahu bi khairan", siapa yang Allah sayang dia, Allah nak kebaikan bagi dia, Allah bagi dia faham agama. Maka masya-Allah tabarakallah, tak kiralah status kita, siapa pun kita, ataupun berapa banyak ke, ataupun kurangnya harta kita, ataupun
Bagaimana juga keadaan diri kita kalau kita orang yang mendapat kefahaman agama, maka ketahuilah kita orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Kenapa? Kalau seorang yang memiliki kefahaman agama, kalau dia tidak memiliki harta, dia tetap akan bertakwa kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, di antara sifat ahli syurga adalah mereka yang berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Iaitulah orang yang bersedekah, berinfak walaupun dalam keadaan dia lapang ataupun dia sempit. Dia senang ke, dia susah ke, dia tetap berinfak di jalan Allah kerana dia memiliki kefahaman terhadap agamanya. Maka kefahaman agama itu memberikan dia keimanan yang menyebabkan dia sentiasa bersyukur walaupun kurang daripada rezekinya ataupun Allah lebihkan dari rezekinya, tetap dia mengingati Allah SWT. Nampak teman sekalian? Sebab itulah kita minta dalam kehidupan kita ni sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Baik. Oleh sebab demikian, macam mana Allah Ta'ala bagi kita kefahaman agama? Iaitulah dengan Allah buka pintu hati kita dan Allah beri kita kekuatan untuk mencari ilmu, untuk hadir ke rumah Allah, untuk masuk ke dalam majlis-majlis ilmu. Contohnya seperti pagi ni. Ya, ramai orang di Malaysia ni, di Kuala Lumpur ni, di Bangi ramai. Tapi kita yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama berhimpun untuk menghayati ayat-ayat Allah, mendapat kefahaman untuk kita amalkan ayat-ayatnya. Maka ini satu rezeki daripada Allah SWT yang wajib kita syukuri. Maka jemaah sekalian, balik kepada ayat tadi, berarti siapa yang berusaha dalam hidup dia dengan dia mempelajari ilmu, ya, dia ada masa sedikit, dia sentiasa berusaha tambah ilmu dia, pengetahuan dia terhadap agama. Ataupun dia berhimpun bersama orang-orang soleh. Ataupun dia selalu berusaha hadir ke rumah-rumah Allah SWT bagi menaikkan fardu salat, fardu berjemaah, berhimpun dengan orang soleh dan berada dalam majlis ilmu. Ataupun dia dalam banyak masa-masanya menuntut ilmu. Maka orang-orang begini pastilah Allah ingin bagi dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk sebab dia mencari petunjuk daripada Allah Ta'ala. Betul kan? Jadi bila kita mencari petunjuk, Allah akan beri petunjuk. Dan daripada situlah akan Allah lapangkan dada kita untuk memahami dan beramal dengan agama kita, iaitulah Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Bila kita berilmu, kita dapat ibadah dengan tenang dan dengan tepat, ya, berkaitan dengan ibadah kita seperti yang diajar Nabi SAW. Kita dapat ketika kita berilmu, kita diuji oleh Allah SWT. Kita yasrah sadrah, kita tetap hati kita lapang, menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Saat kita diberikan ada ilmu, lalu kita diuji oleh Allah SWT, ya, dengan sesuatu kekurangan, kita sabar. Kalau diuji oleh Allah Ta'ala pula dengan nikmat, kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka kita sentiasa berada dalam kebaikan. Jadi sebab itulah, ya, sebagai satu tamsilan, kalau kita nak pergi ke arah utara, ya, kita start enjin kereta, kita dah ada tujuan. Kat mana nak pergi? Kenduri dekat Ipoh. Contoh Ipoh kan. Jadi macam mana kita kata apa, bila kita dah ada tujuan, barulah kita berusaha ke arah tujuan itu, barulah kita akan nampak petunjuk itu. Bagaimana contohnya? Satu orang, dia keluar naik kereta, dia dah ada tujuan, iaitulah dia nak pergi Ipoh sebab kenduri itu dekat Ipoh, kan? Contohlah kan. Sekarang ni banyak kenduri sungguh, subhanallah. Jadi bila nak pergi ke Ipoh tu, dah ada tujuan, barulah bila start je kita dia masuk highway, dia nampak dah dekat papan tanda tu Ipoh kan. So dia ikut je jalan Ipoh. Tapi kalau satu orang dia keluar naik kereta, dia masuk highway, dia tak ada tujuan. Dia tak tahu nak pergi mana dan dia tidak ada apa-apa sebarang tujuan pun keluarnya tu untuk pergi mana-mana. Dia tak nampak sign Ipoh tu sebab dia tak ada tujuan. Sebab itulah orang mukmin, kita hidup, kita ada tujuan. Apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan.
maka kita akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk dihisab amalan kita. Untuk dihitung amalan kita. Untuk dipersoalkan semua nikmat yang Allah bagi pada kita. Apa yang telah kita gunakan. Dan kita akan dibalasi oleh Allah SWT sesuai dengan perbuatan kita. Oleh sebab demikian, bila kita dah tahu tujuan kita, kembali kepada Allah SWT, maka kembali kita dengan tanggungjawab atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita gunakan nikmatnya ketika hidup di dunia, maka kita akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Tapi kalau orang hidup tanpa tujuan, apa tujuan hidup? Tak ada tujuan. Tujuannya untuk enjoy saja. Ini fahaman dipanggil hedonism. Yang sekarang ni sangat-sangat membesar, berkembang, iaitu hidup mesti memuaskan keinginan hawa nafsu. Artinya apa? Hidupnya hanya sekali saja. Jadi buatlah apa-apa saja suka hati kamu. Maka sebab itulah timbulnya macam-macam jenis perkara-perkara yang merosakkan sekarang ni. Entertainment yang menjahanamkan minda, menjahanamkan iman generasi-generasi baru kita. Yang mana terdapatnya benda-benda kelucahan, benda-benda yang merosakkan, kemudian timbulnya LGBT dan sebagainya, dengan mana ini menyebabkan rosaknya iman dan menjadikan manusia itu hanya hidup bertujuan untuk memuaskan nafsu sahaja, maka menjadi dia orang yang kerugian dalam hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab demikian, kita orang beriman sentiasa kita refresh tujuan kita. Kerana Allah Ta'ala, kita akan kembali pada Allah SWT, maka dengan itulah Allah akan beri kita berusaha ke arah tujuan kita itu dengan melakukan amalan soleh, dengan mencari ilmu, dengan membuat kebaikan, kebajikan, ikut sunnah Rasulullah SAW, berusaha faham dan amal Al-Quran, maka Allah akan beri hidayah kepada kita, petunjuk, sehingga kita dilapangkan dada kita untuk mengetahui, memahami dan beramal dengan Islam itu sendiri. Maka menjadilah kita orang yang beruntung. Baik. Poin yang kedua pula, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Siapa pula yang Allah inginkan dia sesat, maka Allah akan sempitkan dadanya. Baik, pertamanya, cuma sekalian, ada orang dia kata apa? Kenapa tak nak semayang ni? Dia pun kata, saya ni tunggu dapat petunjuk baru saya semayang. Kenapa tak nak tutup aurat ni? Hidayah belum sampai, dia kata. Kan? Dia kata hidayah belum sampai. Adakah benda tu betul ataupun salah? Sebenarnya salah sama sekali. Hidayah dia tidak akan datang begitu saja. Dia datang dengan usaha. Seseorang yang mencari petunjuk, Allah akan beri dia petunjuk. Macam tansilan tadi, seseorang yang mencari petunjuk tu nak pergi Ipoh, dia jumpa petunjuk tu. Tapi yang tak mencari, langsung tak akan jumpa walaupun depan mata dia. Kan? Jadi macam itulah keadaan manusia yang hidup, mencari petunjuk, Allah akan beri dia petunjuk. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan petunjuk bagaimana jalan menuju kepada kami. Itu kata Allah SWT. Tapi sesiapa pula yang berpaling daripada petunjuk, dia hidup dengan tidak mahu menerima petunjuk, berpaling dari Quran dan hadis Nabi SAW, tidak mahu beramal saleh, tidak mahu mengikut peraturan dan disebutkan dengan perintah Allah SWT, yang buat pula perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, maka bagaimana dia nak dapat petunjuk daripada Allah SWT? Sebab Allah sebut, wa may yurid ayyudillahu, maka kerana dia ni tak mahu terima petunjuk, maka Allah sesatkan dia. Kerana dia yang pilih jalan sesat itu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bagaimana dalam surah Al-A'la, wa hadainahun najdain. Iaitulah Allah Ta'ala telah pun kurniakan. Katanya, kami telah memberikan petunjuk kepada manusia itu dengan dua jalan. Itu jalan kebaikan, jalan kerosakan. Jalan ke arah syurga, jalan ke arah neraka. Jalan ke arah kebaikan, jalan ke arah kekufuran pada Allah SWT. Maka pilih, lakukan pilihan dalam kehidupan, maka pilihlah yang baik itu supaya kita menjadi ashabul yamin, orang-orang kanan yang dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Jangan kita jadi orang yang kiri, masuk kepada jalan kiri yang menuju kepada kemurkaan dan neraka Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana demikian, kita melihat di sini bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan siapa yang dia nak orang tu sesat, maka kerana dia yang pilih jalan kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah jadikan dadanya sempit, sesempit-sempitnya. Apa maksud dada yang sempit ini?
iaitulah dada yang tidak boleh menerima Islam, tidak boleh menerima nasihat. Menjadi orang yang buat dosa, buat kesalahan, bila dinasihat, sempit dada dia, dia tak mau terima, dia tak boleh terima, kerana dia telah pun jauh dari rahmat Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Kerana ada orang, dia buat dosa, dia buat maksiat, dia buat perkara-perkara mungkar, orang tegur dia, dia tak nak ikut. Dia kata, awak tu jaga kubur masing-masing, dia kata. Kan? Jadi itulah sebabnya disebutkan hal ini sebagai satu tazkirah, supaya kita sentiasa terjauh daripada sifat kesombongan, dan mudah-mudahan Allah SWT tidak jadikan dada kita sempit daripada agama. Ada orang, dia hidup, dia dapat banyak nikmat, makan, minum, semua Allah cukupkan bagi dia. Tapi dadanya sempit daripada rasa teringin nak hadir rumah Allah. Tidak ada, dadanya sempit daripada merasakan nikmat berada majlis ilmu. Dadanya sempit sehingga dia tidak mampu merasa kemanisan dalam ibadah, lalu meninggalkan amalan-amalan ibadah dan amalan salih. Dadanya sempit daripada nampak kebaikan daripada perintah Allah, maka banyaknya dia melanggar perintah Allah dan mempersoalkan apa yang telah terdapat di dalam perintah-perintah Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita minta Allah jauhkan kita daripada dada yang disempitkan oleh Allah Ta'ala, tapi jadikanlah kita ni orang yang dilapangkan dada. Semoga Allah mengurniakan kita kefahaman terhadap agama kita, kekuatan untuk beramal dan menyampaikan. Sebab tu kita ni terbacakan doa dalam ayat Quran tu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dengan kita doa semoga Allah melapangkan dada kita dengan kefahaman agama. Dengan itulah satu nikmat yang sangat besar dimasukkan. Sebab itulah kita tuntut ilmu, kita doa semoga Allah kita doakan Rabbi shrah li sadri, kan, sama juga seperti yang didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang doa sebenarnya doa tu dari surah Taha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sehingga seterusnya, iaitu maksudnya wahai Tuhanku, Rabbi shrah li, iaitulah lapangkanlah dadaku, sadri, wa yassir li amri, dan mudahkanlah lisanku untuk berkata-kata, bercakap kepada Fir'aun, supaya dia ni menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi maksudnya apa? Waisir li amri, iaitulah mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah permudahkanlah lisan untuk berkata-kata, supaya orang yang dengar tu faham apa yang aku nak sampaikan. Nampak? Itu satu doa yang sangat hebat. Sebab tu kita baca doa ni setiap kali kita nak bercakap, kita nak menuntut ilmu. Semoga Allah lapangkan dada kita dan permudahkan urusan kita, insya-Allah. Baik, sekarang kita masuk poin yang kedua, iaitulah bagaimana Allah beri tamsilan orang yang sesak dadanya, ka'annama yassa'adu fis sama. Keadaan sesaknya dada orang yang tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu Taala, ka'annama, seperti mana ataupun seakan-akan yas'adu fis sama, dia mendaki ke langit. Mendaki di langit. Maksudnya apa? Dia berada pada kedudukan yang tinggi daripada permukaan bumi. Semakin dia naik ke arah langit, semakin sesaklah dada dia untuk bernafas. Maka kalau semakin tinggi dia naik, semakin sesak untuk bernafas, maka matilah orang itu. Kalau dia naik semakin tinggi. Tetapi tamsilan ini sama juga seperti tadi, orang yang dia tak mendapat petunjuk Allah, disesakkan atau disempitkan dada dia, maka dia lama-kelamaan akan matilah hati dia. Daripada menerima kebaikan, kalau berterusan semikian, maka dia mati dalam keadaan kekufuran pada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut tangan ni, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Orang yang disempitkan dadanya itu sukar untuk bernafas adalah satu azab Allah Ta'ala kepada orang yang tidak mahu beriman. Baik. Ayat ni jemaah sekalian ada berkaitan dengan hal dunia semasa, yang mana kita lihat di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
telah jadikan di sekeliling kita alam semesta, dan pada alam semesta itu terdapat bukti dan tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Fussilat ayat ke-53 Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah Subhanahu wa taala akan kami perlihatkan kepada seluruh mereka, iaitulah umat manusia dan orang-orang yang menentangi Quran, orang yang tidak yakin kepada Quran dan kerasulan Nabi SAW, beserta seluruh umat manusia akan Allah perlihatkan apa dia? Ayatina, bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, yang terdapat di seluruh ufuk alam semesta ini, di langit, bumi, daratan, lautan dan sebagainya. Wa fi anfusihim, dan juga pada kejadian diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehinggalah jelas bagi mereka bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Jadi jemaah sekalian, antara penemuan saintifik yang berlaku pada hari ini, di antaranya adalah udara yang kita gunakan di dalam pernafasan kita. Maka Masya Allah tabarakallah, pada udara yang kita gunakan untuk bernafas, kita tarik nafas, kita lepas. Dia ada udara. Dan udara ni kita tak boleh nampak, tapi dia ada. Maka udara ini jemaah sekalian adalah satu kajian yang baru difahami tak jauh daripada zaman kita. Kerana udara ni memerlukan teknologi yang tinggi untuk mengkajinya. Meskipun kita boleh dapat udara ni bila kita tiup belon kan, ataupun udara tu ada kalau kita mampatkan, contohnya macam syringe kan, picagari tu kan, kita tarik udara, kita tolak dia kan. Tapi kalau kita tutup depan dia, kita tak boleh tolak, dia sangkut, dia tak boleh tolak. Kenapa? Kerana udara di situ telah dimampatkan di situ. Maksudnya udara tu wujud dalam satu keadaan, tapi kita tak mampu melihat dia. Masya Allah tabarakallah. Kajian pada hari ini memberitahu bahawa udara ni ada dua keadaan yang penting. Pertama, tekanan udara. Yang kedua, komposisi udara itu sendiri. Kita lihat dulu komposisi udara, dan sekejap lagi kita cerita tentang tekanan. Kerana apa? Dia ada berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Baik. Udara rupanya bukanlah hanya oksigen. Udara yang kita sedut ini memiliki beberapa gas. Iaitu yang pertamanya oksigen, tapi oksigen cuma ada 21% saja di dalam udara. Maka seluruh udara yang ada di Malaysia ni ke, di negara lain yang kita pergi, tak kira lah negara mana, timur, barat semua, udara itu komposisinya 21% oksigen. Tetap. Tak berubah. Dia tidak kejap naik 70, kejap naik 90, kejap turun pula 10. Tak, dia tidak fluctuate. Dia kekal 21%. Dan inilah sesuatu perkara yang menakjubkan. Nanti kita akan sebut dia lagi. Yang kedua, ada 78% nitrogen. Rupanya kita lebih banyak menghirup nitrogen berbanding oksigen. Kemudian 0.03% karbon dioksida dan 1% adalah wap air. Jadi ada wap air dalam udara. Humidity kan. Baik, ala kulli hal, itulah komposisi dalam udara kita. Yang mana baru diketahui di zaman kita, dan oksigen baru saja difahami pada tahun 1773. Yang mana direkodkan oleh seorang ahli kimia, pengkaji dari Jerman, namanya Carl William Schlee. Kemudian ditambung kajian itu oleh Joseph Priestley pada tahun 1774 dan Antoine, seorang lagi saintis, 1777. Dia pun telah mengkaji tentang oksigen dan telah pun merekodkan banyak lagi penemuan tentang gas oksigen. Barulah selepas itu manusia dapat faham bahawa komposisi udara ada hanya 21% saja oksigen. Subhanallah. Baik. Ini yang pertama. Rupa-rupanya di dalam Al-Quran Karim telah Allah terangkan tentang komposisi udara ini. Yang mana bukanlah Allah sebut
bahawa ia ada peratus-peratus, tidak. Tetapi satu persoalan para saintis adalah bagaimana oksigen boleh kekal 21%. Nitrogen 78%. Tak berubah, sama saja. Macam mana dia boleh kekal dengan keadaan sedemikian? Sedangkan kita tahu keadaan alam ni dia luas dan besar. Macam mana ia boleh kekal? Ataupun macam mana peratus itu boleh seimbang? Rupa-rupanya Allah telah sebut dalam surah Al-Hijr ayat ke-19. Surah Al-Hijr ayat 19, Allah sebut tentang alam yang Allah ciptakan, dunia yang Allah ciptakan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Subhanallah, Allah sebut, dan bumi itu telah Allah Ta'ala kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung ganang yang kukuh berdiri, serta kami tumbuhkan padanya setiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala menjadikan pada muka bumi itu min kulli syai'in mawzun, setiap sesuatu yang telah ditentukan timbangan atau keseimbangannya. Jadi kalau persoalan, macam mana oksigen tu boleh kekal? Kalau dia fluctuate, dia naik turun, kemungkinan manusia pun sukar bernafas, begitu juga haiwan, dan boleh menyebabkan mungkin kematian pada kita dan semua manusia yang lain. Maka Masya Allah, yang mengekalkan keseimbangan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Min kulli syai'in mawzun, yang dialah yang telah menentukan keseimbangannya, oksigen dan perkara-perkara yang lain. Maka Masya Allah, tabarakallah, berarti ia bukan berlaku dengan spontan, tiba-tiba, ataupun dia berlaku secara nature saja. Orang-orang yang berfahaman naturalism artinya semua benda berlaku nature, berlaku sendiri. Alam ni macam mana tumbuh pokok, sendiri saja. Alam ni macam mana matahari ada, sendiri saja. Planet tu macam mana dia tersusun, semua berlaku sendiri, spontan. Ataupun scientism. Ini satu perkara yang merosakkan iaitulah iman atau akidah seorang Muslim. Sebab tu berbahaya ism yang ada belakang tu, kalau ada kita kena berhati-hati, kerana ia melibatkan kepercayaan. Sebab tu orang-orang yang atheist, mereka ramainya naturalism ataupun atheism, ataupun scientism, bahawa hidup ni semua sains. Macam mana alam terjadi dengan sendirinya. Kita tak begitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita akan, ataupun setiap sesuatu pun tidak ada daya upaya, melainkan dengan keupayaan, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam tak jadi sendiri. Ia cukup seimbang. Udara tidak terjadi dengan sendiri, dan seimbang sendiri tidak. Dia berlaku dengan ketentuan dan kekuasaan Allah. Dan begitu juga alam semesta tidak jadinya sendiri, tetapi ia berlaku dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan tekanan udara. Tekanan udara adalah sesuatu yang sangat sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Jika tekanan udara itu berubah-ubah, maka kita juga akan mengalami macam-macam masalah. Contoh, udara pada kedudukan sea level atau kedudukan lautan, aras laut seperti yang kita duduk ni di muka bumi ni, dia memiliki tekanan yang tetap, iaitulah 101 kilopascal ataupun 1 bar ataupun 1 ATM. Jadi ini adalah unit-unit bagi mengukur tekanan kepada udara dan gas-gas yang lain. Sebab tu kita pump tayar kan. Bila kita pump tayar ada kilopascal. Berapa kilopascal? Berapa bar kita ada pump tayar tu. Jadi nak ceritakan bahawa itu ada unit yang digunakan pada alatan-alatan untuk mengukur tekanan udara atau tekanan gas. Menariknya, alatan itu belum tercipta sebelum ni. Tidak ada. Bahkan kajian tentang udara adalah sesuatu yang baru di zaman kita. Menariknya, tekanan udara ni, kalau dia berubah semakin tinggi, tiba-tiba tekanan udara naik 1000 kilopascal, contoh.
Apa jadi pada kita? Maka akan pecahlah urat-urat dalam tubuh badan kita, urat saraf, urat disebutkan yang bawa darah tu akan terburai semuanya. Kenapa? Tekanan yang sangat tinggi. Dan ini berlaku contohnya seperti orang-orang yang menyelam ke dalam lautan yang dalam, kan? Saya ada tanya seorang Navy, dia kata kalau kita diving menggunakan alatan yang bekalan oksigen tu, kan, bekalan udara tu, alatan yang biasa, kalau orang biasa macam kita, kan, pergi scuba diving, kedalaman yang kita pergi lebih kurang dalam 40 meter saja, lebih kurang 40 ke 45 meter. Tapi kalau askar Navy, mereka akan menyelam dengan alat yang sama sedalam 100 meter. Dalam tu 1 meter. Jadi itulah maksimum alat tu boleh pergi. Kalaulah dia nak pergi lebih daripada tu, 200 meter, dia kena pakai, ataupun 150 meter, dia kena pakai alat yang berbeza. Kerana tekanan di situ sangat tinggi, ya, maka boleh menyebabkan kematian, ya. Dan tekanan yang tinggi itu juga mengubah molekul, ya, oksigen ataupun molekul udara yang berada dalam tangki, ya, udara tersebut. Boleh menyebabkan sesak nafas dan kematian. Sebab tu mereka berhati-hati, dan di situ ada kelebihan lah Navy, dia training, kan, setiap hari menyelam sebagainya. Dia dah biasa untuk kedalaman sedemikian. Kalau kita tak mampu. Kalau kita pergi pun buat kali pertama 45 meter, kita pergi lajak ke dalam ni, boleh kita naik, mungkin akan menyebabkan keluarnya darah dari telinga kita, keluar darah dari hidung kita. Kenapa? Kerana tidak mampu menahan tekanan yang ada di dasar lautan. Jadi di keadaan darat pula dia berbeza. Keadaan dasar lautan udara. Kita sekarang berada di dasar lautan udara. Itulah tekanannya 101 kilopascal. Tapi menariknya jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah menetapkan tekanan itu dengan sangat-sangat sempurna, sehingga kita tidak pun merasa tidak selesa, dan tak ada pun terjadi pecah urat dan sebagainya. Kerana tekanan kalau berubah-ubah boleh menyebabkan kita berisiko. Tapi alhamdulillah Allah mengekalkannya. Seperti tadilah Allah Ta'ala sebut, min kulli syai'in mawzun. Allah Ta'ala tetapkan di bumi ini setiap sesuatu dengan mizan dia, dengan timbangan, dengan keseimbangan dia. Baik. Jadi balik kepada tadi, maka dalam satu kajian kita ambil contoh Gunung Everest. Gunung Everest tinggi dia 8,848 meter. Ya, itulah ketinggian Gunung Everest. Dan maksudnya Gunung Everest tingginya adalah 8,8 kilometer. Itulah tinggi Gunung Everest. Yang mana kalau di KL ada KLCC, ya. KLCC tinggi dia 800 meter. Maka kalau seseorang tu dia nak tahu betapa tingginya Gunung Everest tu, adalah contohnya kita ambil KLCC tadi, kita susun 10 KLCC. Barulah bersamaan dengan ketinggian satu Gunung Everest. Subhanallah. Maksudnya tinggi sungguh Gunung Everest tu. Baik. Jadi ceritanya dahulu manusia tidak mampu untuk terbang. Kerana belum tercipta kapal terbang, belum tercipta roket, jet, helikopter dan sebagainya. Maka manusia tidak tahu bagaimana keadaan di langit Allah SWT, dan mereka telah melakukan eksplorasi, iaitulah di Gunung Everest, antaranya gunung yang tertinggi di dunia ini. Maka bila mereka mendaki gunung tu, mereka perasan semakin naik tinggi gunung, semakin sukar bernafas. Rupanya bila dikaji, kenapa? Bukan sebab tinggi, bukan hanya sebab sejuk, tapi kerana udara semakin menipis apabila satu orang naik semakin tinggi dari permukaan laut. Jadi kita berada di permukaan laut, ya, sea level. Kalaulah naiknya seorang tu setinggi 8 km daripada aras laut, udara daripada 101 kilopascal dia telah berubah menjadi hanya 35 kilopascal saja. Maksudnya kalau naik 8 km, udara dah 35 kilopascal. Tinggi ke rendah? Jawapannya sangat rendah. Maka rendah ini menyebabkan kalau orang yang mendaki gunung tu dia
dia tak pakai bantuan pernafasan, tong udara sebagainya, maka dia boleh mati dalam keadaan tak dapat bernafas dengan baik. Jadi sebab itulah ini satu nikmat daripada Allah SWT yang Allah ciptakan. Dan ia satu penemuan yang baru ditemukan. Maka sebab itu, kalau kita lihat, kalau satu orang manusia naik setinggi 10 km daripada aras laut, 20 km dari aras laut dan sebagainya, semakin naik dia ke arah langit, ya, secara faktanya hari ini, semakin kuranglah udara. Bila kurang udara, semakin sukar manusia itu nak bernafas. Jadi ini sesuatu fakta yang ditemukan hari ini, disepakati oleh mana-mana para pengkaji. Bahkan kalau keluar lebih tinggi lagi sampai luar daripada permukaan bumi, luar daripada lapisan atmosfera, maka tidak ada lagi udara di luar daripada bumi ini, dan ruang itu dipanggil ruang vacuum. Ini diperakui oleh semua pengkaji ataupun ahli astronomi. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Apa natijahnya? Iaitulah semakin manusia naik ke langit, semakin kurang udara, maka bila kurang udara, semakin sesaklah pernafasan. Dada tu semakin sukar untuk tarik nafas. Menariknya, hal ini telah disebutkan, baru ditemukan di zaman kita, tapi telah dinyatakan dengan tepat, dengan jelas melalui surah Al-An'am ayat 125 yang kita bacakan tadi. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan apa? Kata Profesor Dr. Zailul An-Najjar, pertamanya, ini menunjukkan bahawa ayat Quran ini bukan ayat yang dicipta oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana zaman itu tidak ada seorang pun manusia yang dapat tahu tentang tekanan udara, yang dapat faham dengan komposisi udara itu sendiri, yang dapat naik sampai ke langit, 8 km, 10 km ke langit, untuk menjelaskan tentang bahawa di situ telah kurangnya udara dan tidak ada orang pun yang dapat menerokai angkasa lepas untuk menjelaskan di luar angkasa lepas tidak ada lagi udara. Ya, maka ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW juga tidak meniru dari kitab lain, kerana tak ada langsung kitab, tak ada manusia pun yang tahu tentang hal ini 1400 tahun dahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW membacakan ayat yang merupakan wahyu dari Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Dia menciptakan kita, maka dia menjelaskan tentang hal itu. Dan pada hari ini, setelah 1400 tahun, ya, Nabi telah menerima ayat ini dan dibacakan, para sahabat beriman dengannya. Tapi hari ini, ayat itu menjadi satu kekuatan kepada kita, seperti Allah sebut surah Fussilat ayat 53 tadi, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Semua orang akan jelas, kata Profesor Dr. Zailul An-Najjar, kalau seorang tu memiliki akal yang waras, bila dia baca tentang hal ini, penemuan di dalam ilmu sains ataupun ilmu kaji alam yang hari ini sangat tepat dengan menggunakan alatan-alatan sains dan sebagainya, maka penemuan itu menjadi satu bukti yang memperakui kepada Al-Quran Karim, kebenarannya dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka orang tu kalau waras, dia pasti tidak boleh tolak bahawa Quran itu adalah kitab yang benar dan bukanlah kitab rekaan. Ia adalah wahyu daripada Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab tu dari kajian sains, semakin tinggi manusia naik, semakin kuranglah molekul udara dan ia dipanggil thin air, udara yang menipis, dan pada kedudukan itu menyebabkan kesukaran bagi manusia untuk bernafas pada ketinggian yang tertentu daripada aras laut. Jadi ini satu rahmat daripada Allah SWT dan satu perkara yang sangat menakjubkan yang kita temui dalam Al-Quran Karim. Okey jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi tentang udara. Baik. Kita menyebutkan bahawa udara memiliki faedahnya yang Allah Taala telah ciptakan. Macam contoh, udara ni saya dah baca, saya sampaikan kajian ini sebelum daripada waktu PKP. Tapi bila cerita tentang udara, kerana salah satu daripada bab dalam kitab At-Tauhid yang diperakui fakta sains yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani menceritakan tentang nikmat udara. Ya. Jadi saya dah baca dah sebelum ni, tapi tak rasa langsung nikmat udara tu. Nikmat nafas ni tak rasa langsung. Sampailah kita diuji, sampailah saya sendiri diuji dengan COVID, ya, COVID-19. Mungkin ada jemaah yang diuji juga oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19 kan. Masa kena COVID tu, virus tadi menyerang paru-paru kita.
Jadi bila dia menyerang paru-paru kita, tubuh kita bertindak balas, maka disebabkan tindak balas itu, maka terhasillah kahak, menyebabkan kita batuk, dan bila kita batuk, sepatutnya dia menjadi satu mekanisme untuk mengeluarkan benda-benda asing dari tubuh kita. Lepas tu bila kita batuk, keluarnya kahak tu, lepas tu kita macam okey, rasa okey sikit kan, rasa lega sikit. Macam mana kalau kita salah makan, benda-benda yang rosak, benda yang tak elok, maka mekanisme tubuh kita akan membuatkan kita muntah untuk keluarkan benda yang tak elok. Ini satu mekanisme yang Allah ciptakan pada tubuh kita. Tapi bila kena COVID, kita batuk-batuk tak berhenti-henti. Sebab apa? Virus tu dia kuat. Jadi tubuh badan kita cuba nak lawan, maka penghasilan kahak tadi menjadi semakin banyak, menyebabkan paru-paru kita sukar untuk berfungsi dengan baik. Oleh sebab itulah, bila kena COVID, kita akan cek oximeter. Kita guna oximeter tu, letak kat jari kan, untuk kita tahu berapa anggaran kandungan oksigen dalam tubuh kita. Saya masa kena COVID, dia turun daripada 96 jadi 93, lepas tu dalam satu masa tu dia turun sampai 88. Allahu Akbar. Sepatutnya saya diadmitkan ke hospital, tapi doktor kata penuh, maka awak balik dululah, dia kata. Kalau teruk sangat, telefon ambulans. Jadi Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ketika kena itulah kita jadi susah nak bernafas. Bila susah bernafas, maka intake oksigen yang terkandung dalam udara tu sikit. Bila sikit, dia tidak memenuhi tubuh badan kita. Itu yang menyebabkan ada orang yang boleh meninggal dunia secara tiba-tiba, kerana oksigen itu menurun dengan cepat disebabkan pernafasan yang singkat. Maka kita nafas macam tu menyebabkan kita tak boleh tarik panjang. Bila tarik panjang, kita rasa nak batuk, rasa nak termuntah, rasa sakit. Jadi ini satu ujian yang Allah Ta'ala bagi. Dan itulah menyebabkan, subhanallah, barulah saya teringat, ya Allah, selama ni Allah bagi kita nafas, kita tarik nafas, lepas dengan selesa, tak ada sebarang masalah. Tak pernah pun kita doa, ya Allah, Alhamdulillah. Tak pernah pun kita sebut, ya Allah, Alhamdulillah, kau beri aku nafas, ya Allah. Sedangkan nafas tu nilainya sangat mahal. Satu nafas kita tarik dan lepas. Allah tak pernah cas. Kalau Allah cas posen satu kali kita tarik dan lepas, nescaya tak mampu kita nak bayar. Kalau elektrik, setiap hujung bulan kita dah pakai aircon, dah pakai lampu, dah pakai macam-macam alatan elektrik, hujung bulan orang hantar bil elektrik. Tengok-tengok, oi, 500 bil elektrik. Bulan tu kita berhati-hati. Tak pasang lampu, aircon pun tutup, pasang kipas je. Cucu datang pasang aircon, jangan. Buka sekejap je, tutup. Jangan tinggalkan lampu tak pakai, terbuka, kipas, begitulah. Kenapa? Kerana kena bayar di hujung bulan. Tengok turun pula hujung baru ni, 300, okey, lega kan. Tapi jemaah sekalian, kita bernafas daripada kita dilahirkan sampai hari ini. Berapa kali kita bernafas? Sehari tak kurang 83,000 kali kita bernafas. Tetapi tak pernah Allah cas nafas kita itu. Kalaulah Allah cas hanya 1% saja pun tak mampu kita nak bayar. Nafas-nafas hujung bulan sampai bil. Berapa? 2 juta ringgit contoh. Kan? Ya Allah, macam mana nak bayar kan? Tak mampu bayar. Bayarlah. Lepas tu bulan depan kurang-kurangkan bernafas. Nak bernafas ni? Tahan dulu. Tahan 2-3 minit, lepas tu tarik balik. Tahan lagi sebab setiap satu nafas tu ada cas. Kan susah hidup tu. Subhanallah. Jadi hari ni kita nafas percuma. Allah Ta'ala bagi percuma. Dan mahalnya nikmat itu kalau satu orang memiliki nafas yang terakhir kerana kematian dia. Ini nafas terakhir dia. Maka dia tak ada lagi nafas. Kalau dia nak beli satu nafas itu, dengan harga dunia dan seisinya, dia tidak akan mampu membeli. Kerana nafas itu dikurniakan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila meninggalnya, sampailah satu saat terakhir dalam hidup seorang hamba Allah, tidak akan dilambatkan walau seminit, tidak akan dicepatkan walau sesaat pun. Kerana itulah yang terakhir. Maka nak beli satu nafas, kita tidak ada kemampuan membelinya.
melainkan itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Maka lepas ni bila kita nafas, kita boleh bernafas, kita bersyukur pada Allah. Kita taatlah perintah dia, kita tinggallah larangan dia. Baik. Jadi jemaah sekalian, maka sebab itulah kita sebut ini antara nikmat Allah Ta'ala kurniakan besar nikmat ini. Seharusnya kita gunakanlah masa kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Baik. Jadi seterusnya kita bicarakan tentang faedah kepada udara yang Allah kurniakan. Selain daripada bernafas, udara digunakan untuk pelbagai fungsi dalam kehidupan kita. Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagaimana di sekitar kita ini memiliki pokok-pokok, dan ada pokok yang mana dia berbunga. Dan ada juga pokok yang berbuah. Jadi macam mana pokok berbuah itu terhasil? Buah yang terhasil itu contohnya buah apa? Buah petik ataupun buah mangga, buah durian sebagainya. Macam mana ia boleh terhasil? Baik, ia mestilah pertamanya melakukan penggabungan di antara dua benih, jantan dan betina. Menariknya, ini dipanggil sebagai proses pendebungaan yang mana ia sangat-sangat penting untuk menghasilkan bunga dan kemudian menghasilkan buah-buahan yang menjadi salah satu daripada makanan kita yang Allah ciptakan. Menariknya dalam Quran, Allah menjelaskan bagaimana udara merupakan satu daripada komponen penting dalam proses pendebungaan. Dan Allah nyatakan hal ini di dalam Al-Quran. Jadi satu orang pun tak faham dulu zaman Nabi SAW macam mana pendebungaan itu berlaku. Bagaimana ia berlaku? Sebab dia benda yang halus, yang tak nampak. Yang sukar untuk dikaji ketika itu. Tapi hari ini kita dah faham dan kita mampu mengkaji yang menggunakan alat teknologi yang canggih. Ia menjadi satu pembuktian yang benar. Sebab itulah hari ini telah ada macam-macam jenis buah dan telah berjaya yang kata apa, ditanam dengan buah yang dikacukkan dan sebagainya. Ini adalah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr pada ayat 22, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Sadaqallahul azim. Maksud dalam ayat ini Allah berfirman, wa arsalna, dan kami dengan kekuasaan kami, kata Allah SWT, telah menghantarkan ar-riyah, iaitulah angin yang terdapat di udara, lawaqihah, iaitulah sebagai pemindah kepada benih. Benih apa? Iaitulah pendebungaan. Fa'anzalna minas sama', dan maka kami turunkan daripada langit itu ma, iaitulah air, yakni hujan. Fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan Allah Ta'ala dengan itu menyimpannya, dan Allah Ta'ala sebut kami memberikan kamu minum dan bukanlah kamu yang berkuasa menurunkannya atau menyimpannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyimpannya di mana? Di tanah. Allah Ta'ala jadikan daripada hujan itu, maka terseraplah air-air ke dalam tanah, menghasilkan mata air dan sebagainya. Itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tapi kita nak tarik perhatian di sini adalah proses pendebungaan yang Allah sebutkan dalam Quran. Berarti kalaulah tak ada udara, maka tidak ada pendebungaan. Oleh hal demikian tidaklah tercipta bunga dan juga buah-buahan yang kita makan dalam kehidupan kita. Nampak tak? Ini satu nikmat daripada Allah SWT. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah SWT itu yang disebutkan dengan menundukkan atau memberi perintahnya kepada seluruh alam di langit dan di bumi untuk kita. Jadi seluruh alam ni dia berkhidmat seperti perintah Allah Ta'ala untuk kita mudah melaksanakan iaitu tujuan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi. Okey, sebab itulah bila kita sebut balik tadi,
wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ini daripada surah Luqman. Dan Allah Taala bukan hanya semikian memberikan kemudahan bagi kita, tapi Allah melengkapkan bagi kita setiap nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Subhanallah. Maka ini adalah salah satu daripadanya, bagaimana buah yang kita dapat makan tu dia datang daripada proses pendebungaan yang Allah Ta'ala ciptakan daripada angin yang membawa benih-benih tersebut. Subhanallah. Ini satu nikmat, ini satu ilmu, kelebihan yang sangat luar biasa dalam Quran yang merupakan kenyataan mukjizat. Bayangkan 1400 tahun dahulu, siapa yang boleh terangkan dengan proses pendebungaan yang berlaku di muka bumi Allah Ta'ala. Apatah lagi ditambah lagi Allah Ta'ala situ dengan kejadian hujan yang Allah ciptakan. Sesuatu yang tak mampu difikir, dilihat, dikaji oleh manusia ketika itu. Tapi hari ini ia menjadi satu fakta dan kebenaran kajian sains alam itu menyebabkan ia menjadi bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, mukjizat Nabi SAW, dan berimannya seseorang bila dia membacakan Quran, memahaminya, ya, dengan itu dia menjadi hamba Allah Ta'ala yang bahagia dan berjaya dunia dan akhirat. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini di antara fungsi kedua selain bernafas tadi. Fungsi kedua daripada udara adalah proses pendebungaan, ya. Maknanya proses penghasilan kepada bunga dan juga buah-buahan. Baik. Yang ketiga, iaitulah yang disebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dari udara itu sebagai satu perlindungan kepada kita. Macam mana udara menjadi perlindungan? Rupanya jemaah sekalian, kajian yang mana difahami oleh para pengkaji ilmu astronomi hari ini, bahkan pengkaji bumi, menyatakan bahawa bagaimana di seluruh kepada permukaan bumi ini diliputi dengan udara, yang mana Allah jadikan adanya lapisan yang mereka namakan sebagai lapisan atmosfera. Dan lapisan itu berada di sekeliling bumi, ya. Maka permukaan bumi sampailah kepada lapisan atmosfera itu yang ketinggiannya mungkin mencapai kepada puluhan kilometer, ke arah langit, ya. Maka masya-Allah tabarakallah, maka disitulah terkandungnya udara. Semakin nipis dan semakin bila menuju kepada permukaan bumi, maka udara itu menjadi semakin tinggi tekanannya dan sesuai dengan kehidupan kita. Baik. Jadi jemaah sekalian, di antara fungsi udara tersebut adalah menjadi pelindung kepada kita daripada hentaman yang dipanggil meteor. Yang mana meteor ini merupakan yang disebutkan sebagai batu-batu yang berada di luar angkasa lepas yang masuk ke dalam, maknanya lapisan atmosfera disebabkan tarikan graviti bumi. Menariknya, lapisan atmosfera tadi memiliki udara yang berfungsi sebagai pelindung. Kenapa? Bila batu tu sebenarnya dia masuk setiap hari ke permukaan bumi. Yang sebut mayum sikuhunna illallah, tidaklah yang menahan mereka dari jatuh itu melainkan Allah SWT. Allah yang menciptakan udara yang menjadi friction ataupun geseran yang menyebabkan manusia boleh meluncur di udara, begitu seperti burung yang meluncur di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi ini satu ilmu yang kita boleh dapat daripada ayat Quran, menunjukkan bagaimana hal ini tak mampu dibicarakan satu ketika itu oleh manusia. Di antara manusia yang terbang pertama kali dalam sejarah manusia, siapa dia? Seorang ulama Islam bernama Ibnu Firnas daripada Spanyol, daripada Andalus. Dia ni adalah ulama Islam yang menghafal Quran. Beliau adalah orang yang mahir dalam bidang ilmu agama, tapi mencabar dirinya untuk mengkaji dalam bidang aeronautik, dan akhirnya berjaya mencipta mesin terbang yang pertama dan berjaya terbang di udara selama 10 minit.
Ya, maka percubaan kedua dia terhempas dan dia telah pun wafat, meninggal selepas daripada peristiwa tersebut. Ibnu Firnas, itu tu boleh search nama tu, baca tentang dia. Maka dia buat misi terbang tu, dia buat penulisan tentangnya 100 tahun sebelum adik-beradik Wright mencipta kapal terbang. Maksudnya apa? Islam lebih advance sebenarnya. Cuma kita saja mungkin tak tahu, generasi muda kita tak tahu. Sebab itu kita kena mengulangi kembali sejarah, menceritakan kembali bagaimana kehebatan Islam untuk kita ulang kembali di zaman kita, insya-Allah, ya, anak-anak kita dan generasi-generasi kita. Baik. Jadi ini adalah yang disebutkan dalam ayat ini. Maka seterusnya adalah salah satu daripada nikmat udara yang Allah kurniakan, yang padanya terdapat oksigen, ya, satu gas yang baru direkodkan pada tahun 1770-an. Cukup maknanya jauh daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi diceritakan bahawa dikaji bahawa bagaimana proses yang sangat penting dalam hidup kita namanya combustion ataupun proses pembakaran. Jadi kita gunakan pembakaran ni dalam banyak, ya, kehidupan kita. Contohnya ibu-ibu nak masak, proses combustion, pembakaran yang kita buat di dapur kan. Kita tap pun menyala api kan. Lalu kita naik kenderaan, kita naik kereta itu ada enjin. Enjin itu melakukan proses combustion, pembakaran minyak, petrol, yang akhirnya dari pembakaran itu menggerakkan piston dan menyebabkan enjin itu berfungsi dan menggerakkan tayar kenderaan kita. Maka ini juga proses combustion, pembakaran. Selain daripada itu banyak lagi yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Antaranya untuk mencipta besi, barang-barang dari besi, barang-barang daripada kaca. Kaca asalnya daripada pasir pantai. Maka bagaimana nak jadikan pasir pantai menjadi kaca? Dia mesti dibakar dengan kepanasan sehingga 3000 darjah Celsius, barulah dicair, dan bila dicair barulah boleh dibentuk menjadi cermin, kaca dan sebagainya. Begitulah juga besi yang nak dilenturkan mesti menggunakan suhu yang tinggi. Maka tidak lain tak bukan mesti melakukan proses pembakaran, combustion. Apa yang menarik di sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana proses combustion ini sesuatu yang juga baru difahami di zaman kita, ya, bagaimana proses itu berlaku. Selain daripada kita memerlukan bahan bakar seperti minyak ataupun apa-apa saja yang lain, ya, kita mesti dalam proses pembakaran itu apa yang sangat penting iaitulah adanya oksigen, ya, adanya udara untuk menyebabkan proses pembakaran itu berlaku. Dan saya tanya sebagian orang, dia kata apa, kalau oksigen itu nak berlakunya proses pembakaran, oksigen itu juga mesti komposisinya 21%. Subhanallah. Jadi dalam hal ini jemaah sekalian, kita sebutkan bahawa bagaimana oksigen itu kalaulah dia tak ada, maka pembakaran itu takkan berlaku. Contohnya bomba, apabila satu orang terbakar pada baju dia, apa bomba suruh buat? Bomba suruh cari selimut tebal dan tutup baju orang tu, tutup badan orang tu. Akhirnya nanti api itu akan terpadam. Kenapa? Sebab bila kita tutup dengan selimut yang tebal, kita punya udara sekeliling api itu akan menjadi berkurangan. Macam orang duduk dalam selimut, ya, boleh menyebabkan dia kurang udara dan boleh sesak nafas dalam selimut yang tebal. Jadi sebab tu bila kita tutup dia, maka udara tak ada, api pun dia akan terpadam. Jadi jemaah sekalian, menariknya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, sebelum tu para saintis mengkaji dari mana datangnya oksigen ni. Kalau kita sebut oksigen kan, macam mana oksigen tu terhasil? Antara sebabnya mereka kata adalah disebabkan tumbuhan, pohon-pohon yang hijau yang membuat makanannya sendiri, lalu daripada proses yang disebutkan ini menghasilkan oksigen. Itulah dipanggil sebagai proses fotosintesis. Maka proses fotosintesis ni, pokok hijau yang dikena cahaya matahari, dia dapat karbon dioksida, dia dapat air, dia dapat secukupnya zat, maka dia akan menghasilkan makanannya sendiri,
dengan proses dipanggil fotosintesis. Foto tu maksudnya cahaya lah, cahaya matahari itu sendiri. Kemudian dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan makanan sendiri, iaitu kanji yang nanti akan disalurkan kepada buah dan juga pembesaran kepada pokok tersebut. Baik, menariknya hal ini adalah sesuatu yang menjadi fakta kepada hari ini. Iaitulah apabila tumbuhan itu dia tumbuh dengan proses yang disebutkan tadi. Baru saja difahami dan hari ini kita semua menerima bahawa tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan terdapat banyak bukti yang telah dikaji bahawa memang benar perkara itu berlaku. Contohnya saya duduk di kampung Sungai Salak di Gombak. Dia banyak pokok kan. Bila pagi-pagi memang kalau kita keluar tu memang bau fresh sangat. Tapi bila dah dekat dengan nak keluar daripada kawasan perkampungan Gombak nak masuk KL, dia dah hilang, jadi panas sebab tak banyak pokok. Jadi kita sendiri boleh rasakan, maknanya ada oksigen yang lebih kat situ dan sebab maksudnya dekat situlah disebutkan bahawa bagaimana oksigen itu terhasil. Menariknya Allah merangkumkan di antara api yang menyala dengan pokok yang hijau untuk memberitahu secara isyarat pada pohon itu menghasilkan oksigen dan oksigen itu diperlukan dalam proses pembakaran. Subhanallah. Hal ini Allah sebutkan dalam surah Yasin, yang mana dalam surah Yasin kita lihat ayat yang biasa kita baca kan. Iaitulah pada ayat ke-80. Wa qala Allah Subhanahu wa taala الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Allah SWT, Tuhan yang telah menjadikan api, ya, Allah SWT yang menjadikan api, ja'ala lakum, untuk kamu, minasyajaril akhdari nara, iaitulah daripada asyajaril akhdar, daripada pohon yang hijau yang basah. Maksudnya apa? Kalaulah orang kata pohon hijau yang basah, mana ada orang bakar pada menggunakan daun hijau, pohon hijau nak menyalakan api. Sebab kalau kita pun kais daun kan, daun tu hijau lagi, kalau dikumpul dia tak terbakar. Kita tunggu dia kering, barulah dia mudah untuk terbakar. Jadi inilah sesuatu yang sebenarnya bukan menceritakan tentang pokok yang mana digunakan untuk pembakaran, untuk menghasilkan api, tapi hakikatnya Allah menceritakan tentang pokok hijau yang menghasilkan oksigen, dan oksigen itu pula menjadi satu komponen yang penting untuk menyalakan api. Sebab tu kalau eksperimen anak-anak kita dekat sekolah kan, dia nyalakan api dekat lilin, kemudian ditutup dengan cawan. Apa jadi? Api tu tak terus padam, dia akan padam perlahan-lahan. Sebab apa? Sebab dia menunggu menggunakan komposisi oksigen yang ada di udara dalam cawan tu sampailah habis, maka terpadamlah dia. Itulah antara fungsi penting oksigen untuk menghasilkan api dan pembakaran. Faidha antum minhu tuqidun, dan maka kamu pun selalu menyalakan api daripada pohon-pohon itu. Jadi menunjukkan bahawa bagaimana Al-Quran telah menjelaskan tentang proses fotosintesis, justru menjelaskan tentang proses combustion, pembakaran, di dalam satu ayat yang singkat saja. Subhanallah, ini satu penemuan yang luar biasa yang mana membuktikan kebenaran ayat Allah bahawa ia adalah sesuatu yang tak pernah dibincangkan, tidak pernah diketahui manusia satu ketika dahulu, 1400 tahun dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ia difahami hari ini dan ia telah menjadi sesuatu penemuan yang membuktikan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah berfirman, hatta yatabayyana lahum annahul haq, maka akan Allah tunjukkan bukti tanda kekuasaannya sehingga jelas bagi manusia bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Maka jemaah sekalian, setakat ini dahulu kajian kita. Sebelum kita berakhir, saya ingin sama-sama dengan rasa rendah hati ingin mengajak jemaah sekalian untuk yang mana berminat untuk memberikan sumbangan wakaf tunai bagi pembelian tanah untuk tahfiz saya sendiri, iaitu yang terletak di Keramat. Kita ada dua cawangan, satu di Keramat, satu di Gombak. Nama tahfiz ni Darul Hafizin. Di Keramat namanya Pusat Tahfiz Darul Hafizin. Jadi alhamdulillah pelajar-pelajar kita ni kita nak expand, insya-Allah kita diizinkan oleh Allah SWT
Dan untuk pengetahuan jemaah sekalian, tahfiz kita adalah tahfiz sepenuhnya kebajikan, ya, sepenuhnya kebajikan. Dan kita walaupun ada mengutip sebagai yuran, tapi yuran itu hanyalah minimum saja, kerana setiap bulan nak cerita persegan, kita pun defisit lebih 20,000 setiap bulan. Jadi kita menggunakan alhamdulillah dari sumbangan-sumbangan jemaah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, kita dapat terus beroperasi alhamdulillah. Dan hari ini kita dah ada seramai lebih kurang 200 orang pelajar alhamdulillah. Jadi kita nak tambahkan lagi generasi Quran yang dapat faham Quran, dapat amal insya-Allah. Kerana mereka juga mengambil bukannya hafazan Quran, mereka juga mengambil akademik, mempelajari bahasa, mempelajari matematik, sains dan sebagainya. Maka kita relate kembali kepada Al-Quran. Mereka juga mengambil subjek-subjek agama yang dibawa menggunakan silibus Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Ya, jadi kita tanah yang kita nak beli itu adalah bersebelahan daripada tahfiz Keramat, lorong kiri 1 Keramat, berdekatan dengan UTC Keramat. Jumlah harga tanah tersebut adalah RM470,000, ya. Yang mana insya-Allah kita akan buat dana wakaf tunai untuk kita buat pembelian kepada yang disebutkan dengan tanah tersebut insya-Allah. Jadi dari kutipan ini akan digunakan 100% untuk membeli tanah, dan dari tanah itu kita akan bangunkan tahfiz bersambung dengan bangunan yang sedia ada, dengan tujuan mudah-mudahan dapat meramaikan lagi, mendidik atau melahirkan lebih ramai lagi para hafiz Quran yang profesional, yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Jadi mungkin nanti insya-Allah Fadil Ustaz Wali boleh kongsikan ada poster yang telah pun kami siapkan. Di situ ada nombor akaun. Kalau nak hubungi saya boleh contact, boleh call saya insya-Allah, tak ada masalah. Ataupun nak datang ke sini nak tengok, insya-Allah tak ada masalah. Mana jemaah yang mungkin ada di Kuala Lumpur boleh hadir ke Keramat, kalau ada ke lapangan. Saya sentiasa dekat sinilah setiap hari, kecuali hujung minggu saya ada di Gombak di tahfiz menengah. Jadi insya-Allah jika ada rezeki kita boleh bertemu, dan insya-Allah semoga Allah memudahkan. Jazakumullah khairan katsiran insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum min baik insya-Allah. Sekiranya saya ada kesilapan kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran kepada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.